Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan belajar Sains Tingkatan 1 KSSM Bab 7 Udara dan kita akan fokuskan kepada 7.1 Komposisi Udara. Pelajar-pelajar, apakah yang terkandung dalam udara? Udara ialah campuran beberapa jenis gas. Sekarang kita akan belajar komposisi udara. Yang paling banyak ialah nitrogen atau nitrogen iaitu 78%, diikuti oleh oksigen sebanyak 21%, seterusnya gas nadir dan bahan-bahan lain 0.97%, dan karbon dioksida 0.03%. Apakah contoh gas nadir? Contohnya ialah helium, argon, neon, xenon dan krypton. Komponen-komponen lain yang terdapat dalam udara ialah mikroorganisma, wap air dan habuk. Kuantiti komponen-komponen ini adalah kecil dan sering berubah bergantung pada masa dan tempat. Sebagai contoh, wap air di kawasan hutan atau selepas hujan adalah lebih banyak berbanding dengan hari panas di kawasan gurun. Berikut ialah aktiviti 7.1 untuk menentukan peratus oksigen dalam udara. Okey, pelajar-pelajar akan buat di makmal sains nanti. Jadi, ini adalah susunan radas yang diperlukan. Kemudian, bahagikan balang gas kepada 5 bahagian yang sama dengan pen penanda dakwat kekal. Okey, kemudian kita akan nyalakan lilin. Right, selepas nyalakan lilin, kita terlangkupkan balang gas ke atas lilin tersebut. Kemudian perhatikan dan buat catatan perubahan aras air yang berlaku apabila lilin terpadam. Jadi selepas sahaja balang gas ini diterlangkupkan, lilin akan padam dan air akan naik ke paras 1/5. Yang dekat sini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Air akan naik pada bahagian ini iaitu 1/5 daripada balang gas. Ini menunjukkan bahawa kandungan oksigen dalam udara lebih kurang 1/5 atau 20% dalam udara. Okey, jadi pelajar boleh buat 1/5 darab dengan 100 dapat 20%. Okey, itu adalah kandungan oksigen di dalam udara. Seterusnya kita akan lihat kepentingan gas dalam kehidupan harian. Kepentingan gas oksigen. Yang pertama ialah pernafasan. Okey, kita bernafas menyedut gas oksigen dan membebaskan gas karbon dioksida. Yang kedua ialah pembakaran enjin roket pada altitud tinggi. Okey, pembakaran enjin memerlukan gas oksigen. Yang ketiga, kimpalan dalam pemotongan logam dalam industri. Yang keempat ialah penyediaan pelbagai sebatian. Contohnya ialah gula. Okey, ada oksigen di dalam gula. Seterusnya kita akan lihat kepentingan gas karbon dioksida. Yang pertama ialah di dalam fotosintesis. Okey, karbon dioksida akan diserap oleh daun, kemudian oksigen akan dibebaskan semasa proses fotosintesis. Yang kedua ialah pembuatan minuman berkarbonat, contohnya Coca-Cola, Pepsi dan sebagainya. Karbon dioksida digunakan di dalam alat pemadam api. Kepentingan karbon dioksida yang lain ialah dalam kita karbon. Gas karbon dioksida di atmosfera diserap oleh pokok semasa proses fotosintesis. Semasa proses perebutan, respirasi dan pembakaran, karbon dioksida dibebaskan ke atmosfera. Sekarang kita akan lihat apakah kepentingan gas nitrogen. Yang pertama, penghasilan asid nitrik dan amonia. Kegunaannya di dalam penghasilan baja. Yang kedua, di dalam kita nitrogen. Yang ketiga, nitrogen cecair sebagai ejen penyejuk. Sekarang kita akan lihat apakah kepentingan gas nadir. Yang pertama, gas helium digunakan untuk mengisi belon udara panas dan belon kaji cuaca. Yang kedua, gas neon digunakan dalam lampu iklan.
Cantik kan? Pelajar selalu tengok di luar-luar kedai. Gas argon digunakan untuk mengisi mentol. Kita karbon. Kita karbon ialah kita yang mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara dengan mengambil karbon dioksida dari udara dan mengembalikannya semula ke udara secara berterusan. Maksudnya, ada organisma yang menggunakan karbon dioksida dan pada masa yang sama, ada organisma yang membebaskan karbon dioksida ke udara untuk mengekalkan kandungan karbon dioksida. Sekarang cikgu akan terangkan kita karbon. Okey, ada petunjuk di sini. Anak panah yang berwarna merah ialah membebaskan karbon dioksida, manakala anak panah yang berwarna biru menggunakan karbon dioksida. Kita karbon bermula dengan pengambilan gas karbon dioksida oleh tumbuhan semasa proses fotosintesis. Okey, pelajar boleh lihat semasa proses fotosintesis, gas karbon dioksida dalam atmosfera diambil oleh pokok untuk menjalankan proses fotosintesis. Seterusnya, haiwan yang memakan tumbuhan ini memperoleh unsur-unsur karbon daripadanya. Apabila tumbuhan dan juga haiwan mati, tumbuhan dan haiwan akan mereput. Okey, ini adalah proses pereputan yang membebaskan karbon dioksida ke atmosfera. Seterusnya, pembakaran bahan api fosil yang mengandungi karbon seperti arang batu dan petroleum juga membebaskan karbon dioksida ke atmosfera. Semasa respirasi. Okey, ingat semua tumbuhan menjalankan proses respirasi. Begitu juga semua organisma termasuk haiwan, okey, menjalankan proses respirasi dan membebaskan gas karbon dioksida. Jadi proses-proses seperti pereputan, pembakaran dan respirasi diseimbangkan oleh fotosintesis. Okey, proses pereputan, respirasi dan pembakaran membebaskan gas karbon dioksida dalam udara atau atmosfera, tetapi semasa proses fotosintesis ianya diambil atau diserap oleh tumbuhan untuk menjalankan proses fotosintesis. Semua proses ini akan mengekalkan gas karbon dioksida dalam atmosfera. Seterusnya kita belajar kita oksigen. Kita oksigen ialah kita yang melibatkan pengambilan oksigen daripada udara dan pengembalian oksigen semula ke udara secara berterusan. Okey, sama juga dengan kita karbon tadi, di mana ada organisma yang mengambil oksigen dan pada masa yang sama ada organisma yang mengembalikan oksigen semula ke udara untuk mengekalkan kandungan oksigen dalam atmosfera. Oksigen yang diperlukan untuk proses respirasi, pengaratan, pembakaran dan pereputan diperoleh daripada hasil fotosintesis. Okey, cikgu dah terangkan tadi, semasa proses fotosintesis, karbon dioksida diserap oleh tumbuhan tetapi membebaskan gas oksigen. Kita akan belajar lebih lanjut tentang kita oksigen. Semasa proses respirasi ataupun pernafasan, tumbuh-tumbuhan akan mengambil oksigen daripada atmosfera, begitu juga dengan haiwan akan mengambil oksigen daripada atmosfera. Okey, begitu juga dengan organisma lain yang menjalankan respirasi. Proses pengaratan juga akan menggunakan gas oksigen dalam udara, begitu juga dengan pembakaran. Tetapi dalam proses fotosintesis, gas oksigen dibebaskan ke atmosfera. Semasa proses pereputan, oksigen akan digunakan dan gas karbon dioksida dibebaskan ke atmosfera. Seterusnya kita lihat langkah-langkah mengelakkan gangguan kepada kita oksigen dan kita karbon. Alam sekitar kita kian musnah akibat daripada aktiviti manusia seperti penebangan pokok. Alam sekitar kita juga kian musnah akibat aktiviti manusia seperti penggunaan racun serangga dalam pertanian secara tidak terkawal. Keadaan ini menyebabkan peningkatan gas karbon dioksida dan mengganggu kitaran-kitaran semula jadi, termasuklah kita oksigen dan kita karbon. Jadi pelajar boleh lihat
antara kesannya kepada hidupan dan persekitaran ialah pemanasan global dan kesan rumah hijau. Ini menyebabkan suhu bumi semakin meningkat. Kita lihat apakah langkah-langkah mengelakkan gangguan kepada kita oksigen dan kita karbon. Yang pertama ialah mencegah pembalakan haram. Pembalakan haram akan menyebabkan habitat musnah kepada flora dan juga fauna. Yang kedua, mengelakkan penggunaan racun serangga yang berleluasa. Ini akan memudaratkan alam sekitar seperti pencemaran punca air yang bersih. Okey, sisa-sisa racun ini mengalir masuk ke dalam sungai ataupun parit. Seterusnya, tidak melakukan pembakaran hutan. Ini akan menyebabkan habitat flora dan juga fauna musnah. Seterusnya, mengelakkan pembebasan asap kenderaan yang berlebihan. Pembebasan asap kenderaan ini akan menyebabkan kandungan karbon dioksida, karbon monoksida meningkat dalam udara yang boleh menyebabkan atau meningkatkan kesan rumah hijau dan akhirnya meningkatkan suhu bumi. Cikgu harap semua pelajar telah memfaham subtopik 7.1 komposisi udara. Teruskan belajar. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi loceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.